Tadi saya ceritakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran tentang bumi Palestin. Jom kita tengok apa yang dinukilkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada hadis-hadisnya. La tushaddur rihal illa salasal masajid. Janganlah kita bersusah payah kecuali ketiga buah masjid ini, kata Rasulullah. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Rasul, dan yang ketiganya adalah Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan pada masa yang sama juga tuan-tuan, mereka yang melakukan solat, melaksanakan solat di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, akan digandakan pahala 500 kali gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kota suci yang ketiga. Kemudiannya, hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah daripada Abu Zar Al-Ghifari, masjid apa yang mula-mula dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini? Bukannya dibina bangunan, dibangunkan tanahnya oleh Allah. Maka jawab Rasulullah, yang pertama Masjidil Haram. Summa ai, kata sahabat lagi, Abu Zar bertanya, selepas itu apa dia? Yang keduanya adalah Masjid Al-Aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sanah. 40 tahun lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Masjid Al-Aqsa merupakan masjid yang kedua dibina, dibangunkan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahawa semenanjung Gaza, rakyat Palestin merupakan para pejuang yang mempertahankan Islam, yang mempertahankan tanah air mereka. Mereka sedang berjuang mewakili seluruh umat Islam memerangi musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal ladzina zahirina li'aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum wala ma asabahum. Qalu ya Rasulullah ainahum? Qala Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Ada sekelompok umatku yang sentiasa berjuang, kata Rasulullah, bersama-sama dengan kebenaran, mencabar dan menentang musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka sama sekali tidak akan memberi mudarat kepada mereka, sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya. Bila ditanya oleh para sahabat, di manakah mereka ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, wa aknaf Baitul Maqdis, dan juga kawasan sekitar Baitul Maqdis. Jadi rakyat Palestin merupakan manusia Muslim yang memang pejuang, yang diiktiraf oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mati. Tok Imam bacakan ayat. Pengusi menceritakan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Mereka semua adalah para syuhada. Itu memang janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka mati dalam kemuliaan, tuan-tuan. Itulah yang dikatakan oleh para alim ulama, termasuk imam besar Masjid Negara baru-baru ini dalam khutbah dia. Mereka walaupun dibunuh, tetapi mereka adalah golongan yang syahid. Banding dengan kita tak tahu kematian kita bila dan di macam mana kita akan mati nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqar Darul Islam di Syam. Ibu negara kepada seluruh negara Islam adalah Syam, bumi Palestin. Kita nak tahu kedudukan negara Islam, kita tengok ibu negara. Kalau nak tahu keadaan Malaysia, tengok Kuala Lumpur. Kalau makmur Kuala Lumpur, makmurlah seluruh Malaysia. Kalau teruk berlaku di bumi Palestin, kerosakan, kemusnahan dan macam-macam lagi, maka itulah yang sedang berlaku di seluruh dunia umat Islam. Sebab hadis Rasulullah SAW sudah pun mengatakan sedemikian. Sebab Palestin, bumi Syam, merupakan ibu negara kepada umat Islam. Seterusnya, hadis Rasulullah SAW menceritakan bahawa tuqatilunal musyrikin ala nahril ardun antum syarqiyah wa hum gharbiyah hatta yuqatilu akhirukumud dajjal. Hadis ini riwayat Tabrani yang menyatakan bahawa kamu akan memerangi orang-orang musyrik di Sungai Jordan, kamu di sebelah timur, mereka di sebelah barat, hatta yuqatilu akhirukumud dajjal, sehinggalah akhirnya kamu dapat memerangi ataupun memusnahkan dajjal.
Kenyataan ini memang benar-benar berlaku. Sunnatullah ini berlaku tuan-tuan sekarang ini. Sebab apa? Orang Yahudi daripada seluruh dunia, orang-orang Zionis daripada seluruh dunia datang ke bumi Palestin merampas tanah milik umat Islam. Mereka membina penempatan-penempatan di sebelah barat, di sebelah sini. Dinyatakan dalam hadis ini, Nahrul Urdun, ini sungai Jordan, kita di sebelah timur, mereka di sebelah barat. Dan mereka memang sudah pun berkumpul di sebelah barat. Dan sunnatullah ini berlaku. Tunggu masa dan ketikanya sahaja. Inilah hadis Rasulullah SAW. Dan seterusnya, kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, innallaha sayuftahu alaikum asyam min ba'di minal arish ilal furat rijaluhum wa nisa'uhum wa ima'uhum murabituna ila yaumil qiyamah." Janji Rasulullah, Syam akan dibuka. Dan janji Rasulullah juga bahawa rijaluhum, lelaki mereka, wa nisa'uhum, perempuan-perempuan mereka, wa ima'uhum, hamba-hamba mereka adalah murabitun, golongan yang berjuang hatta yaumul qiyamah. Bila ditanya, di manakah mereka? Jawab Rasulullah SAW, min sawahil Syam au Baitul Maqdis, di kawasan Baitul Maqdis. Dan mereka ini adalah golongan yang dinyatakan oleh Rasulullah, fahuwa jihad ila yaumil qiyamah, mereka adalah golongan yang berjihad sampai yaumul qiyamah.